Assalamualaikum kepada semua para pelajar, terutama pelajar yang mengambil subjek kimia untuk SPM tahun 2020-2021 dan juga pelajar tingkatan 4. Tahun ini merupakan satu ujian yang besar bagi kita. Kebanyakan masa pelajar banyak dihabiskan di rumah dan belajar secara kendiri dengan mengulang kaji pelajaran tanpa bersemuka dengan guru. Jadi cikgu hasilkan video ini sebagai panduan untuk pelajar yang masih lagi tercari-cari formula untuk mengulang kaji mata pelajaran kimia ataupun topik-topik yang keliru. Jadi cikgu hasilkan video cikgu yang pertama ini untuk membantu para pelajar, terutamanya calon SPM. 3 konsep kimia yang perlu pelajari dan fahami betul-betul ialah 3 perkara ini. 3 jenis zarah, atom, molekul, ion. 3 jenis sifat fizik, berpejar, cecair, gas. 3 zarah subatom, proton, elektron, neutron. Apabila memahami ketiga-tiga konsep ini, insya-Allah topik-topik yang seterusnya akan menjadi lebih senang. Logam terdiri daripada zarah-zarah jenis atom. Bahan bukan logam biasanya terdiri daripada zarah-zarah jenis molekul. Dan juga satu lagi ion. Okey, hanya 3 jenis zarah je yang akan belajar. 3 jenis zarah dalam kimia iaitu atom, molekul, ion. Apakah jenis zarah dalam sesuatu bahan? Jawapannya atom, molekul ataupun ion. 3 keadaan fizikal bagi suatu bahan. Jawapannya mesti berpejar, cecair atau gas. Okey. Apabila satu bahan sebelum mencapai takat lebur, bahan itu dalam keadaan berpejar. Apabila sudah mencapai suhu takat lebur, bahan itu dalam bentuk cecair. Apabila bahan itu mengalami proses pendidihan selepas takat didih, bahan itu mula berubah fizikal menjadi bentuk gas. Terdapat 3 jenis zarah subatom iaitu proton, elektron, neutron. Jadi pelajar kena tahu di mana kedudukan proton dan neutron dan juga elektron. Proton dan neutron berada di dalam nukleus sesuatu atom. Okey, jadi proton bercas positif, elektron bercas negatif dan neutron neutral, tidak ada cas. Okey, bagi zarah atom, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Contoh bahan yang saya gunakan di sini, bilangan protonnya 5. Maka bilangan elektronnya pun 5. Bilangan neutron juga 5. Okey. Bilangan proton campur bilangan neutron sama dengan nombor nukleon. Proton dan neutron berada dalam nukleus satu atom. Okey. Bagi satu lagi jenis zarah, apabila bahan itu bertindak balas, dia perlu mendermakan mendermakan elektron di petala luar dalam kes dalam belajar ini. Jadi 3 elektron di sini akan didermakan. Okey, bilangan proton di dalam nukleusnya tidak berubah iaitu 5. Bilangan elektron sekarang 2. Jadi bilangan proton melebihi daripada bilangan elektron. Maka zarah itu dipanggil zarah ion yang bercas positif kerana bilangan proton berlebihan. Sesuatu unsur diwakili dengan huruf besar, dimulai dengan huruf besar dan diikuti dengan huruf kecil. Okey, nombor yang ditulis di bahagian atas peta adalah nombor proton, merujuk kepada bilangan proton yang terdapat dalam nukleus atom tersebut, dan nombor yang di bahagian bawah peta merupakan nombor nukleon, iaitu hasil tambah proton dan neutron. Okey, juga boleh rujuk sebagai jisim atom relatif atom tersebut. Okey, contohnya bagi atom klorin, nombor protonnya ialah 17, nombor nukleonnya adalah 35. Ataupun lebih tepat 35.5. Daripada nombor proton ini, kita dapat tulis susunan elektron bagi atom klorin iaitu 287. 2.8.7. Petala pertama akan diisi dengan 2 elektron sahaja. 8 elektron berada di petala kedua dan 7 elektron berada di petala ketiga. Sekiranya atom unsur lain ada lagi elektron, jadi elektron itu perlu diisi dalam petala keempat.
Pelajar kena menghafal sekurang-kurangnya 20 unsur dalam jadual berkala. Ini yang paling minimum. Pengetahuan yang paling minimum perlu ada untuk skor dalam subjek kimia. 20 unsur dalam jadual berkala. Daripada maklumat nombor proton, kita dapat menulis susunan elektron. Daripada susunan elektron, kita dapat lihat berapakah bilangan petala yang berisi elektron. Bilangan petala berisi elektron menentukan kedudukan unsur itu dalam kala berapa. 1, 2, 3 ataupun 4. Manakala elektron yang berada terluar, kita panggil electrovalence. Electrovalence ini menentukan kedudukan kumpulan dalam jadual berkala sama ada kumpulan 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 atau 18. Kedudukan kumpulan bergantung kepada elektron berada di petala luar, iaitu electron valence. Kita ambil contoh atom klorin, atom unsur klorin. Susunan elektronnya 287. Jadi 3 petala berisi elektron. Maka atom klorin, unsur klorin berada di kala 3 dan kumpulan 17. Okey, daripada kedudukan kumpulan, pelajar kena hafal kumpulan logam, unsur logam terletak dalam kumpulan 1, 2 hingga 13. Ini termasuk unsur logam peralihan juga merupakan kumpulan logam. Atom logam dan bukan logam bergabung dengan cara pemindahan elektron, iaitu elektron di petala terluar akan dipindahkan ke atom unsur bukan logam. Tujuannya untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, jadi ikatan yang terbentuk adalah ikatan yang sangat kuat. Ikatan ion. Sebatian yang terbentuk antara logam dan bukan logam membentuk sebatian ion. Manakala sekiranya unsur bukan logam dan unsur bukan logam bertindak balas secara kimia, bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil, kedua-dua atom unsur ini akan berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi ikatan yang terbentuk antara bukan logam dan bukan logam dikenali sebagai ikatan kovalen, dan sebatian yang terbentuk antara bukan logam dengan bukan logam dikenali sebagai sebatian kovalen. Ini merupakan jadual berkala. Jadual berkala terdiri daripada turus menegak yang dipanggil kumpulan dan turus melintang yang dipanggil sebagai kala. Pelajar wajib hafal 20 unsur pertama dalam jadual berkala mengikut tertib nombor proton yang menaik, supaya topik-topik yang lain dapat dipelajari dengan lebih mudah. Di sini cikgu ingin kongsikan mnemonik yang digunakan oleh Cikgu Uy, merupakan seorang cikgu kimia. Dia menggunakan HIN untuk hidrogen. HIN, he live behind Bukit Cina, north of France, never. Nim Meg always sing pop song, clean area, keep cat. Okey, maksudnya mungkin begini. Clue. He live, dia tinggal di belakang Cina. He live behind Bukit Cina. North, never in France. Okey, north of France, never. Nim Meg always sing pop song, selalu menyanyi lagu pop. Sukakan clean area dan bela kucing, keep cat. Kumpulan 1, Liza nak kahwin. Lithium, natrium, kalium, rubidium. Hidrogen bukan kumpulan 1. Kumpulan 1 dikenali sebagai logam alkali. Kumpulan 2 dikenali sebagai logam alkali bumi. Unsur kumpulan 2 hingga 12 merupakan unsur logam peralihan. Kumpulan 13, kumpulan 14, 15, 16,
17 dikenali sebagai halogen. Kumpulan 18 dikenali sebagai gas adi. Okey, kumpulan 17, fluorin, klorin, bromin, iodin. Daripada nombor proton, kita dapat menulis susunan elektron bagi 20 unsur tersebut. Okey, petala pertama 2 elektron, petala kedua sehingga 8 elektron, dan elektron berikutnya diisi dalam petala seterusnya. Okey, kita dapati kumpulan 1 mempunyai 1 elektron di petala terluar, di petala valence. Kumpulan 2, 2 elektron di petala valence. Kumpulan 13, 3 elektron di petala valence. Kumpulan 14, 4 elektron di petala valence. Kumpulan 15, 5 elektron di petala valence. Kumpulan 16, 6 elektron. Kumpulan 17, 7 elektron. Kumpulan 18, 8 elektron di petala valence. Okey, titik-titik yang ditunjukkan menunjukkan elektron valence yang terdapat pada setiap unsur. Okey, apabila unsur tersebut tidak balas, okey, atom unsur logam akan buang elektron yang berada di petala valence-nya. Okey, maksimum unsur-unsur boleh buang sehingga 3 elektron sahaja. Okey, jadi kumpulan 1 akan menjadi ion cas positif 1 kerana telah kurang 1 elektron. Akibat 1 elektron itu didermakan. Kumpulan 2 bercas positif 2 kerana 2 elektron didermakan. Kumpulan 13, 3 elektron telah berkurang kerana telah didermakan. Jadi unsur logam, atom logam menjadi ion positif kerana berlebihan proton dan kurang elektron. Manakala unsur bukan logam, okey, akan menerima elektron dan menjadikannya ion cas negatif. Formula sebatian kimia yang terbentuk, pelajar kena mengenal pasti unsur-unsur yang bergabung. Sekiranya unsur logam dan unsur bukan logam, pelajar kena fikirkan ion-ion cas pada ion yang terlibat. Pada cation ion apa casnya, dan kepada anion, ion negatif apa casnya. Jadi cuma silangkan cas dan kita dapat tulis formula sebatian ion tersebut. Bagi ikatan kovalen, okey, kena pasti bahan yang membentuk ikatan kovalen mestilah antara bukan logam dengan unsur bukan logam. Jadi fikirkan berapa elektron, kena pasti elektron valence-nya. Daripada elektron valence kita dapat yang diperlukan untuk mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet. Kemudian kita cuma silangkan sama seperti ikatan ion tadi, silangkan dan kita dapat tulis formula molekul tersebut. Okey, titik-titik ini sebenarnya garis-garis yang ditunjukkan dalam formula struktur semasa kamu belajar dalam sebatian organik, kamu jumpa banyak garis-garis kan. Garis-garis itu menunjukkan ikatan kovalen. Okey, akibat perkongsian elektron yang ditunjukkan pada petala valen unsur-unsur. Okey, sekiranya ada 2 ikatan, itu menunjukkan ada 2 pasangan elektron yang dikongsi. Kita panggil ikatan double. Okey, untuk menguji kefahaman anda, mari kita cuba jawab soalan. Soalan yang pertama, bahan yang mana terdiri daripada atom? Okey, ingat lagi, bahan atom, logam adalah bahan atom. Ataupun dari kumpulan gas adi juga merupakan jenis atom. Maka jawapannya adalah C, kerana unsur litium adalah kumpulan logam, maka terdiri daripada zarah atom. Sebatian yang mana terbentuk dengan berkongsi elektron? Berkongsi elektron mestilah sebatian antara bukan logam dengan bukan logam. Jadi daripada hafalan anda, unsur bukan logam adalah sulfur dan juga oksigen. Jadi sulfur dan oksigen membentuk sebatian kovalen yang berkongsi elektron.
Okey, susunan elektron bagi sebatian magnesium klorida. Magnesium dan klorida. Magnesium merupakan unsur logam, klorida merupakan unsur bukan logam. Maka ikatan yang terbentuk mestilah ikatan ion. Jadi jawapan untuk A dan B melibatkan perkongsian elektron. Jadi jawapan untuk A dan B ditolak. Okey, antara C dengan D, yang mana jawapan lebih sesuai? Maka jawapan C lebih yang tepat kerana magnesium bercas positif 2 dan klorida bercas negatif 1. Atom Q membentuk ion dengan cas positif 3. Jadi kita tahu ion cas positif 3 menunjukkan bilangan protonnya lebih 3. Jadi 28 tambah 3, jawapannya adalah 31 proton. 39 neutron, maka nombor nuklearnya adalah 39 tambah 31. Jawapannya adalah 70. Okey, soalan nombor 4. Okey, unsur M dan L terletak dalam kumpulan 1. Dan unsur L kumpulan 16. Jadi, kumpulan 1 mempunyai cas positif 1. Kumpulan 16 mempunyai cas negatif 2. Maka apabila kita silangkan casnya, kita akan dapat formula sebatian tersebut adalah M2L. Sebagai maklumat tambahan, semua unsur diwakili dengan huruf besar dan huruf kecil kecuali unsur yang wujud sebagai molekul duatom. Okey, simbol kimia 22 di bahagian bawah subscript kerana wujud sebagai molekul. Kumpulan 18 adalah unsur gas yang wujud sebagai monoatom. Hidrogen, oksigen dan nitrogen merupakan gas yang wujud dalam bentuk molekul. Kumpulan 17 dikenali sebagai halogen. Apabila ia membentuk ion, ia dipanggil ion halida. Setiap namanya akan digantikan dengan huruf A di bahagian belakang. Jadi, dia akan bentuk ion fluorida, klorida, bromida, iodida. Okey, pelajar boleh cuba menjawab soalan-soalan tambahan, soalan latih to BSPM untuk mengukuhkan pemahaman tentang konsep basic kimia. Sebagai tanda sokongan, sila tekan butang like and subscribe channel cikgu supaya cikgu dapat istiqamah menghasilkan video PDPC. Jumpa lagi untuk video pembelajaran yang lain.